Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas yang seterusnya pada hari ini iaitu hari Rabu bersamaan dengan 13 Oktober 2021. Okey. 13 10 2021. Okey. So hari ni saya nak buat lain sikit. Kita terus buat perbincangan di uji diri muka surat 107 iaitu topik yang baru, tajuk baru iaitu tajuk wang. Okey, kenapa saya terus masuk uji diri, saya tak pergi kepada contoh dalam buku teks sebab dia terlalu mudah dan kita nak cepat sikit untuk habiskan silibus darjah 4 ni. Okey, kalau tak nanti kamu banyak tertinggal. Okey, jadi nanti saya akan tanda uji diri yang mana yang kamu kena buat selebihnya. Saya akan tunjukkan sikit-sikit je, mungkin 1 ke 2 soalan dan selebihnya kamu yang kena buat sendiri. Okey. Terus tengok pada uji diri yang pertama, nombor 1. Okey, untuk nombor 1 ni, muka surat 107 ni, soalan dia tentang tambah. Okey. Jadi saya akan tunjuk A dan juga C sahaja. Okey. B dan D buat sendiri. Okay. So kita terus tengok nombor 1 dulu. Okay, nombor 1. RM RM2,017 tambah dengan RM14,842. Okay, harap dekat rumah tu dah bolehlah sebut nilai nombor duit dengan betul Sebab tahun depan darjah 5 dah semakin besar digit yang akan kita belajar sampai rumah ratus ribu. Jadi harapan saya dalam ketika kamu tahun 4 ni, kamu dah tahu setiap rumah sampai rumah puluh ribu. Okay. So, ini adalah ayat matematik. Kita akan buat dalam bentuk lazim lah untuk lebih mudah. Okay, saya terus convert kepada bentuk lazim. Okay, RM 2017. Kenapa saya tak letak titik di belakang? Sebab untuk soalan pertama ni, 1A ni tiada nilai sin dinyatakan. Okay, jadi kita boleh je terus tulis macam ni ataupun kalau kamu nak tambah titik sifar-sifar di belakang pun tak ada masalah. Okay, tapi saya padam lah sebab tak ada kan. Jadi tak payahlah kita wujudkan. Okay. RM. Okay, mesti letak simbol RM iaitu ringgit Malaysia. Okay, 14,842. Jangan susun macam ni ya. Okay, ni salah. Okay, kedudukan tak betul. Mesti letak rumah dia betul-betul. Kalau nak tahu macam mana, susun daripada rumah sah. Ataupun kamu boleh ambil 14,000 ni dulu letak atas, baru letak 2,000 tu duduk di bawah. Okay, letak 2, 4, 8. Ni saya ajar pelan-pelan supaya tak salah letak rumah dia. Okay, nampak? Okay, so kita tambah. Kita dapat yang lain. Okay, dapat sini 9, 5, 8, 6, 1. Okay. Jadi jawapan dia untuk nombor 1A, RM 16,859. Okay. Kita check sekali lagi betul tak saya letak ni. Okay. Okay, tak ada masalah. Okay. Seterusnya nombor 2. Nombor 2 pula. Ni 1A. Ni 1A, ni 1C. Okay, sini nombor 1 lah. Okay, nombor 1 yang besar. Okay, nombor 1E tu dia ada sen di belakang. Okay, RM RM400,861.60 tambah dengan RM52,364.50 dan tambah sekali lagi dengan RM RM8,625. Okay. So yang ini ada 3 kali penambahan. Jadi kamu kena buat satu-satu. Okay, kita mula dulu untuk penambahan nilai nombor duit yang pertama dan nilai nombor duit yang kedua. Okay, RM RM4,861.60. Kamu tambah dengan RM 52,000. Tengok saya susun. RM52,364.50. Okay, jangan tambah sekaligus mengelakkan daripada kesalahan. So tambah satu supaya lebih berhati-hatilah. Okay. Ni buat naik atas. Okay, ni buat turun. 4, 5, 6. 6 tambah 6, 12. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 3, 12.
4 tambah 1, 5 tambah 2, 7. Ni 5. Okey, RM. Belum selesai lagi, okey. Bila belum selesai lagi, saya buka sekali lagi. Ni sebab saya tak muat. Cadang saya tak nak panas ni tapi saya tak muat. Saya buka bawah. Okey. Bermakna kalau kita tak nak bagi kita lupa, yang ini kita dah buang. Ini kita dah buat lah. Okey, tambah dengan satu lagi iaitu RM. RM8,625. Okey, yang ini kan tak ada nilai sen dalam soalan. So kita wujudkanlah supaya kita tak keliru lah dengan di atas. Sebab kat atas ni kan ada nilai sen iaitu 10 sen. Okey, jawapan akhir saya guna masih lagi pen merah. Okey, sifar 1 titik ni 11. Okey, ni 5, 8, ni 15, naik 1, 6. Okey, jawapan RM RM65,851.10 Okey, ini jawapan akhir lah. Okey, satu A sudah, satu C pun sudah. Jadi satu B tu dan satu D ni, yang saya buatkan hijau ni, yang ini kamu buat sendiri. Okey, macam satu D ni, tak ada masalah pun, tak ada pelik pun. Cumanya dia terbalik, tempat kosongnya di depan. Sama lah macam satu C tu. Dia cuma patah balik, dia cuma kelirukan kamu saja. Okey. So selesai untuk nombor 1, kamu tinggal buat 2 je lagi. Okey. Kemudian nombor 2 ni saya ambil satu saja. Okey, nombor 2 ni saya ambil yang A. Okey, nombor 2. Nombor 2A, tengok balik soalan dia apa. RM RM36,405.20 tambah dengan suatu anu sama dengan RM75,918.90. Okey, yang ini saya guna kaedah macam biasa, macam yang pernah saya ajar di tahun 3. Okey, maksudnya saya tak guna teknik buih lah. Kan dia banyak kaedah. Salah satu teknik buih, tapi kali ni saya nak guna tunjuk bentuk lazim. Okey, RM nombor 2 ni saya guna pen biru nak bagi nampak beza. Okey, RM 36,000. RM 36,405.20. Okey. Tambah dengan anu. Anu ni saya letak pakai pen merah sebab ini yang kita nak cari. Okay. Dan dia punya sama dengan di bawah ni. Inilah kalau ini dalam 2A ni, ini ayat matematik. Bila saya convert kepada bentuk lazim, untuk nak cari anu B ni, nilai duit yang kedua ni, selain guna teknik buih, kita boleh guna kaedah yang saya tunjuk sekarang ni. Okay, jawapan di bawah ni RM, ini yang jawapan yang dah diberi RM 75,918 ringgit. Berapa sen tadi? 75,918 ringgit 90 sen. Saya cek balik takut silap. 75,918. Okey. So bila dalam keadaan macam ni pun senang. Ini saya ganti. Saya tak guna kaedah teknik buih yang 3 tu kan. Yang 3 ni saya tak guna yang ni. Nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Senang juga. Yang ni kena ingatlah formula dia. Macam ni. Okey. So saya guna kali ni kaedah yang macam saya pernah ajar di tahun 3. Okey. Kalau jumpa bentuk tu macam ni, kita akan guna anak panah. Dan kita akan pergi nilai nombor duit yang besar kepada nilai nombor duit yang kecil, iaitu dia macam ni. Dan kita kena letak simbol tolak di sini. Maka kita buat persamaan, kita buat bentuk lazim yang baru, iaitu terbalik. RM RM75,918.90. Kamu tolak dengan RM RM36,405.20. So kita akan dapat jawapan. Okey, 7. Ni tolak Okey, 8 tolak 5, 3.
1, 9 tolak 4, 5. 5 tolak 6 tak boleh, dia akan pinjam kat sini, dia akan jadi 15. So, ni akan jadi 9. Okey, kat sini jadi 3. Okey, sekarang ni inilah jawapan yang kita kena letak sebagai anu B tu. Okey, kalau tak percaya kita boleh letak di sini dan kita check semula. Bila kita check, kita tak bolehlah guna simbol simbol tolak. Kita gunakanlah simbol yang asal dalam soalan, iaitu simbol yang ni, tambah. Okey. Okey, ini kita check. Bila kita check, supaya tak nak bagi keliru kan. Saya padam lah ni. Nanti saya masukkan balik. Ni saya padam sebab nak check ni, nak check jawapan. Okey, kita check. Okey, sifar tambah sifar, sifar. Okey, ni betul. 7 tambah 2, 9. Titik ni, okey, buat turun, ni betul. Okay. 5 tambah 3, 8. Okay. 1 tambah sifar, 1. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 6, 15. Dia buat ni atas, dia akan jadi 7. Okay. Maka jawapan kita betul. Ini untuk mengecek sahaja. Kita double check jawapan kita betul atau salah. Sebenarnya macam ni lah. Jawapan ni pergi kat sini. Okay. Selesai 2A. Jadi 2B ni kamu jawab sendiri. Okay. Maksudnya, sekejap ya. Yang ini saya dah jawab. So, kamu sambung 2B ni sendiri. Okey, nombor 3. 3A ni saya hanya bagi clue saja macam mana kamu nak buat. Penyelesaian kamu buat sendiri. Okey. Jumlahkan RM5,384, RM37,109.60 dan RM864.70. Maksudnya kat sini dia ada 3 kali penambahan, iaitu mula-mula kamu tambahkan nilai duit yang pertama dengan yang kedua dan dapat jawapan, kamu buat yang ketiga. Ni macam contoh 1C tadilah. Tenang ya. Semua kamu kena faham ayat dia saja. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Maksudnya 3B. Okey. 3A saya dah terang. Okey, 3B 3A saya dah terang. Saya tak tunjuk jawapan, saya tak tunjuk kerja, tapi saya dah bagi clue, kamu buat. Okay, yang B pula, berapakah perlu ditambah kepada RM27,236.20 dan RM4,083.75 supaya menjadi RM49,870. Okey. Kalau kita faham, berapakah yang perlu ditambah? Maksudnya macam ni, 3B. Berapakah yang perlu ditambah kepada RM27,236.20 dan RM4,083.75 supaya menjadi RM49,870. Okey, maksudnya dia ada 3 kali penambahan. Okey, dia soalan ni contoh dia sama macam 2B tu. Okey, berapakah yang perlu ditambah kepada RM27,236.20 dan RM4,083.75 supaya jawapan tu akan jadi RM49,870. Okay, so kamu kena carilah. Kalau kamu dah faham macam mana nak buat 2B, kamu akan boleh jawab untuk soalan 3B. Okay, selesai untuk tambah wang. Okay. Saya nak terus dengan tolak wang. Okay. Maknanya yang ini untuk tambah wang ni, tambah wang ni, kamu kena buat tadi 1B, 1D. 1B, 1D. Kemudian 2B. Lepas tu 3A, 3B. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan kamu kena buat. Okey. Habis untuk tambah wang. Okay. So saya proceed terus tolak. Saya banyak sikit lah bagi hari ni. Okay. Sebab kita dah tertinggal banyak sangat. Okay. Sekejap saya stop.
Saya stop ni dulu. Stop present dulu ni. Okay. Saya present satu lagi. Okay, dokumen 2. Okey, ini tolak wang Jangan rasa banyak sebab tak rugi pun kita belajar lebih sikit. Sebab kamu matematik pun seminggu sekali je. Okey, tolak ni senang je. Okey, saya tunjuk yang ni tolak tolak wang. Tajuk tolak wang. Okey, tolak wang ni saya akan tunjuk satu A, kemudian satu F. Tu je. Yang lain tu semua senang. Okay. E ni dia terbalik je. Dia macam D. Cuma dia terbalik. Okay. Satu A dengan satu F. Okay. Kita mula. Okay. Satu A. Dalam soalan tu ayat matematik. Kita terus buat bentuk lazim. Okay. RM 64,820 tolak dengan RM 3,715 ringgit. Okay. Nilai sen saya tak ada buat sebab dalam soalan pun tak ada nilai sen. Maka kita terus je buat. Okay, pen merah. Sifar tolak 5 tak boleh pinjam. Sini akan jadi 1. 10 tolak 5, 5. Okay, 1 tolak 1 sifar. 8 tolak 7, 1. 4 tolak 3, 1. 6 bawa turun sahaja. Okay, RM. Okay, ini jawapan dia. RM RM61,105. Okay, selesai untuk 1A. Kemudian. 1B. 1F. Okay. RM. Yang ini ada anu tu sebab saya tunjuk ini. RM RM58,835.80 tolak dengan, okay, saya tak pakai merah sebab nak bagi nampak dia adalah anu di sini. Patah balik guna pen hitam. Sama dengan RM berapa tu? 12,758 ringgit 95 sen. Okay, tengok F soalan F. Okay. So ini cara dia sama macam yang tadi, yang tambah tu kita guna anak panah. Sekejap. Cumanya kita bukan anak panah dari bawah ke atas. Kita cari nilai yang besar, tarik ke bawah. Okay. Dia akan jadi macam ni. Tolak. Okay, so okay, saya guna warna kelabu nak bagi nampak beza. Buat sekali lagi yang baru. RM58,835.80. Hilang dah. Okay. Tolak dengan RM RM12,758.95. Okay. So saya letak pen merah supaya nanti nampak lah. Okay. Sifar tolak 5, 5. Sini akan jadi 7. Okay. So 7 tolak 9 tak boleh, dia akan pinjam daripada sini. Ini akan jadi 4, ini akan jadi 17. Ini akan jadi 8. Okey, ni 4 tolak 8 tak boleh, pinjam. Dia akan jadi sini 2, sini akan jadi 14. Okey, sini akan jadi 6. Okey, lepas tu sini tolak 2 tolak 5 pun tak boleh lagi. Dia akan pinjam sini jadi 7, ini jadi 12. Okey, sekejap. Okey, 5, 6, 7. Okey. 7 ni 7 tolak 7 sifar. Sini tak ada siapa pinjam dia dah. Okey, 8 tolak 2, 6. 5 tolak 1,
4. Okay. Jadi inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia yang kita nak masukkan dalam kotak warna merah ni. Okey, kita uji balik. Saya letak sini pen warna kelabu lah. Pen warna merah lah nak bagi nampak kan. Okey, letak sini RM 46,000. Oh, titik hilang. RM76.85. Okey, kita akan check. Saya check saya guna pinjam. Okey, 10 tolak 5, 5. Okey, betul. Yang ni akan jadi 7. So, 7 tolak 8 tak boleh. Sini akan pinjam kat sini. Dia akan jadi 17. Ini jadi 9. Okey, betul. Okey, kemudian 4 tolak 6 tak boleh. Dia akan pinjam kat sini. Dia akan jadi 14. Sini akan jadi 8. Okey, betul. Ni pun tak boleh lagi. Dia akan pinjam sini. Dia akan jadi 12. Ini akan jadi 5. Okey, betul. 7 bawa turun. 8 tolak 6, 2. 5 tolak 4, 1. Okey, jadi jawapan kita betul lah. So, tujuan kita check tu untuk kita nak tahu betul tak kita punya penolakan yang kedua tadi. Bila kita adjust di sini kan, kawasan ni tadi ni. Bila kita adjust di sini, betul tak kita dapat? Sama tak jawapan yang dalam soalan balik? Okey. So, 1A, 1F saya dah terang. Jadi, kamu boleh buat. Jangan rasa soalan yang saya bagi tu banyak. Sebab kalau kita nak pandai math, kita kena banyak buat latihan. Okey. Kamu kena buat 1B, 1C, 1D, 1E. Okey. E tu saya kata dia terbalik saja. Dia macam soalan 1D. Okey. Nombor 2 nanti saya tengok sekejap. Nombor 2 ni. Okey. Nombor 2 ni. Okey. Nombor 2A ni. Saya tak tunjuk. Saya bagi tahu sikit-sikit untuk clue saja. Hitung beza antara RM17,492 di mesin dengan RM24,875. Okey, saya bagi clue di sini ya. Okey, saya bagi clue di sini yang 2A ni. Okey, beza ni untuk operasi tolak. Dia punya kata kunci. Cari yang besar tolak dengan yang kecil. Maka 24,000 875 kamu tolakkan dengan RM 17,492 ringgit 50 sen. Nampak tak kat sini atas tak ada sen, bawah ada nilai sen. Jadi kamu kena tambah lah. Kamu kena tambah sendiri di atas ni nilai sen dia. Kosong-kosong lah. Maksudnya kamu kena letak kosong-kosong tu supaya kamu tak keliru untuk buat penolakan nanti. Okay, itu nombor 2 ni saya dah tunjuk macam mana buat sendiri jawapan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya 2B. Berapakah nilai yang perlu ditolak? Berapakah nilai yang perlu ditolak dengan 12,287 supaya menjadi 20,000. Okey. Ni kamu kena faham ayat, kamu boleh buat bentuk lazim dia. Maksudnya dia punya bentuk lazim macam mana sebenarnya? Kalau kita tukar kepada bentuk lazim, macam mana dia punya apa fahaman yang kita faham sebenarnya? Okey. Kita tengok sini 2B. Okay, 2B ni berapakah nilai yang perlu ditolak dengan 12,000 supaya menjadi 20,000? Okay, maksudnya tempat kosong tolak RM 12,287 supaya menjadi. Ni maksudnya supaya menjadi 20,000. Okay. Berapa nilai yang perlu ditolak dengan 12,287 supaya menjadi 20,000. Okey, kalau macam ni kamu kena buat macam mana ni? Okey, bila kes macam ni sama macam tadi, anak panah naik ke atas tapi bukan simbol tolak. Sini kamu kena tambahkan. Maksudnya kamu tambah 20,000 tambah dengan 12,287, kamu buat persamaan baru, kamu buat bentuk lazim yang baru dan kamu akan dapat jawapan di sini. Nanti bila dapat jawapan kamu try tolak sekali lagi, dapat tak 20,000. Okey. Kemudian nombor 3, kejap saya tengok. Perlu buat atau tidak. Okey, nombor 2A ni buat, 2B ni buat. Saya dah tunjuk cara dah. Selesaikan susun.
Susun jawapan dalam tertib menurun. Tulis huruf yang mewakili. Okey, yang ni senang. Nombor 3 ni senang. Dia suruh kamu cari satu ayat di sini. Ni kan ni ada beberapa abjad. Tu nanti bila kamu susun jawapannya dalam tertib menurun. Bila tertib menurun tu kaedah dia macam ni. Tertib menurun ni nombor 3 Tertib menurun tu dia mesti turun tangga. Maksudnya daripada nombor besar ke nombor kecil. Contohnya ni, kalau kita nak susun tertib menurun daripada 9, 8, 7, 6, 5 lah. Maksudnya nak kata kamu kira dulu T ni apa jawapan dia, A ni apa jawapan dia, I apa dia jawapan dia, M apa jawapan dia dan J tu apa jawapan dia. Kemudian kamu dapat jawapan, kamu susun yang besar duduk di atas. Sorry ya, masalah pen. Sekejap saya cuba padam. Okay, sikit-sikit tak apalah, nampak je kan. Okay, maksudnya kamu kira dulu T dapat berapa, A dapat berapa nilai duit dia, I dapat berapa, M dapat berapa, J dapat berapa. Kemudian kamu susun satu-satu daripada yang besar dulu ke yang nilai duit yang paling kecil. Nanti kamu akan dapat tahu apa dia perkataan yang tersembunyi. Maksudnya perkataan apa yang dapat dibentuk daripada selepas kamu buat tertib menurun tadi. Okay. So, kamu boleh buat semualah. 1B, saya ulang sekali lagi. 1B, C, D, E. Kemudian 2A, 2B dan nombor 3. Okey. Jadi, selesai hari ni. Maknanya kita dapat 2 terus tambah wang dengan tolak wang. Okey. Jadi, sekian itu sahaja daripada dulu. Sekian itu sahaja daripada saya dahulu untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.